berkenaan dengan taharah, sama ada taharah daripada hadas dan khabas. Apa makna hadas? Apa beza hadas dengan khabas? Kut-kut lah nanti ya, budak-budak pula pergi test kita. Hadas tu apa, khabas tu apa, sudah. Jadi hadas ni dia perkara amrun i'tibari, ya. Amrun i'tibari kan. Dalam kita akan sebutkan hadas ni amrun i'tibari. Perkara yang ada tapi kita tak boleh nak tunjuk ada dia tu kat mana. Tu amrun i'tibari. Buah kelapa jatuh. Kita nampak buah kelapa kan kita nampak jatuh? Buah. Buah yang jatuh. Buah. Kita nampak kereta yang bergerak. Kita nampak kereta tu bergerak ke kita nampak kereta sebenarnya? Yang kita tengok tu kereta. Yang bergerak tu ada tak? Ada. Tapi boleh cerita mana satu bergerak. Bila kita pegang tu side mirror. Bila kita pegang tu bumbung. Yang boleh pegang gerak tu. Tak boleh. Saya ni wujud. Wujud tu juga adalah amrun i'tibari. Benda yang ada. Wujud, sifat wujud tu sifat ada. Tapi boleh tak wujud dia dipegang? Ustaz, wujud tu ada. Okey, cuba pegang. Sini, kepala. Bukan pegang wujud. Pipi. Bukan pegang wujud. Maka itu nama amrun i'tibari. Kod-kod lah nanti tiba-tiba kena mengajak manting kan. Nak tahakuk tu kan amrun i'tibari. Ataupun kalau kita mengajak Usuluddin, Ustazah mengajak Usuluddin tahu sangat lah amrun i'tibari tu. Jadi Usuluddin kan banyak bicara berkenaan dengan amrun i'tibari. Rupa-rupanya fiqh pun ada juga. Hadas ni dia kata amrun i'tibari. Jadi benda yang ada tapi kita tak nampak. Tak boleh kita nak kata dia ada kat mana-mana. Jadi itu contohnya seperti hadas tadi. Maka disebabkan hadas itu tak boleh dikesan. Tengok seseorang dalam keadaan dia berwuduk atau tak berwuduk sama saja. Bukan kalau berwuduk Masya Allah bercahaya sampai ke belakang bercahaya. Tapi kalau tak berwuduk gelap gelita. Tak macam tu. Kalau macam tu boleh kita katakan nampak. Ini tak nampak. Kita singgah satu tempat. Tengok seseorang sembahyang, baca ya Allah, punyalah sedap. Teringat macam pergi umrah dulu lah. Kita pun tumpang sembahyang dengan dia. Aisyah, selesai sembahyang dia tulis, bang, kenapa ikut? Habis itu awak baca punya sedap. Jadi imam lah. Saya tak niat pun tadi. La ilaha illallah. Saya test mikrofon kata dia. Dia test mikrofon aja. 4 rakaat isyak test mikrofon. Saya tak niat pun kata dia. Kita pergi salam dia, tanya lah hantar jadi imam tadi baca sedap. Itu belum niat. Kalau niat lagi sedap. La ilaha illallah. Contohnya. Dia tak niat sembahyang. So ada sembahyang kita. Ni kita ikut dia ni, sah tak? Tidak. Sah tak sembahyang kita? Sah sembahyang kita. Sah solat seorang makmum yang mengikut kepada imam yang tidak berniat. Sebab niat itu perkara yang sulit, yang tak diketahui. Sama seperti hadas. Dalam Al-Qawlut Tafil Ahkam Makmum wal Imam Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri sebut sah solat makmum yang mengikut kepada imam yang berhadas. Kerana hadas itu, solat hadas itu dalam keadaan tidak dapat dikesan, maka dimaafkan. Dimaafkan. Selepas selesai sembahyang dia, tuan imam minta maaf. Mohon maaf, saya lupa mandi wajib. Lari imam keluar pada masjid. Contohnya. Maka jemaah semua dengan bimbang sembahyang sah. Sembahyang pada jemaah semua sah. Sebab apa? Sebab hadas benda amrun i'tibari. Itu nak cerita amrun i'tibari pada budak-budak. Kalau
Khabas ialah kotoran yang kita boleh nampak. Itu khabas. Ya, khabas ni ialah kotoran-kotoran yang zahir, maka ia dinamakan khabas. Itu beza antara hadas dan khabas. Ya, jadi kalau dengan ada kotoran pada tubuh tuan imam, maka pada ketika itu sembahyang jemaah tidak sah, kena ulang. Maka dengan sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab masalah berkenaan dengan solat berjamaah, maka pada ketika itu kita akan dapati ada tajuk berkenaan dengan babul istikhlaf, bab pada menyatakan hukum hakam istikhlaf, iaitu penggantian imam. Bab penggantian imam. Yang mana dalam bab tersebut antaranya ialah wajib segera kita gantikan tuan imam kalau tengok pada tubuh tuan imam ada najis. Kalaulah dalam hal keadaan najis itu boleh dialih. Contohnya seperti najis ada pada kopiah imam. Atas kopiah tuan imam kita tengok ada bangkai cicak, terkorban jatuh situ, mati. Jadi wajib segera orang di belakang imam bergerak ke depan, kemudian dia cabut kopiah imam. Subhanallah, dia cabut kopiah imam. Tuan imam kalau ada orang buat macam tu, dia kena faham. Itu tandanya makmum nak tolong supaya sah jemaah di belakang. Kekal sah sembahyang tuan imam. Jangan pula bila kawan ni pegang kopiah, dia pula tarik mayang ni. Dia pula bila tarik macam tu, marah kawan tu. Tak boleh. Itu sah sembahyang. Sembahyang dia kalau dia segera ditanggalkan. Itu kalau dalam situasi boleh ditanggalkan. Kalau dalam situasi tak boleh ditanggalkan, contohnya yang berada pada pakaian, najis yang berada pada pakaian, macam Nabi duk tarik baju begitu koyak, maka tak boleh ditanggalkan. Maka situasi macam tu wajib ganti, wajib berlaku istikhlaf. Sebab apa? Sebab khabas tadi. Khabas, itu gambaran dia. Khabas benda zahir yang boleh nampak, maka tak dimaafkan, wajib segera diganti. Seorang kena bergerak ke depan. Subhanallah, tuan imam tengah dah khusyuk-khusyuk pimpin sembahyang ni, tiba-tiba ada member parking sebelah. Subhanallah, imam kena faham. Itu tandanya imam dipecat serta merta, gugur jawatan. Dia kena keluar, pergi cek, tengok kopiah aku kah, tapak kaki aku kah, baju aku kah, sampai kawan ni rampas kuasa aku ni. Berlaku rampasan kuasa dalam solat. Itu situasi istikhlaf yang wajib. Situasi istikhlaf yang wajib. Itu saja aja nak cerita macam mana beza antara khabas dan hadas. Jadi hadas ni, hadas kotoran maknawi, kotoran yang kita tak nampak, sehingga dikatakan amrun i'tibari, yang mungkinlah pada setengah-setengah orang nampak sebagaimana aulia illahi salihin, Allah bukakan hijab bagi mereka nampak hadas tu macam mana. Tapi pada awam ni, pada kita ni tak nampak, maka dia hanya amrun i'tibari je, benda yang ada tapi kita tak dapat nak pastikan adanya tu macam mana. Tapi pasti ada. Manakala khabas pula ialah benda kotoran yang nampak. Air liu nampak, air tu najis lah, khabas lah. Habis tu air liu hukum apa? Bukan najis. Okey. Kenapa dalam Ahsanul Kalam difatwakan kalau kita buka Quran dengan air liur, hukum dia haram? Nak tadarus, tu dia. Buka dengan air liur, difatwakan haram. Kenapa? Sebab kita ni kan banyak syariah, ni semua ashabul fatwa maka ni, jadi kita terima fatwa lah. Sebab apa haram? Air liur bukan najis. Jadi kalau nak khatam Quran 30 juzuk satu malam pun jangan guna air liur, sediakan air satu baldi.
Walaupun sebenarnya ada qaul muktamad yang kata tidak haram. Budaya dia tak haram. Tapi memang ada dalam kalangan ulama kita yang mengangkat qaul yang kedua, lawat kepada qaul muktamad, yang mengatakan haram. Kenapa? Sebab air liur itu maqdurah, benda yang dipandang jijik. Ustaz, tak ada masalah lah, bukan najis. Cuba ambil letak kat pipi awak tengok, InsyaAllah kena lempar. Bukan najis, tapi cuba letak kat pipi kawan, InsyaAllah kena lempar. Sebab dia dipandang jijik. Jadi kalau dengan itu pun kita dah tak nak, kenapa letak pada Quran? Kenapa letak pada Quran? Jadi itu pada masalah perkara yang dipandang maqdurah, dipandang jijik. Yang bawa laptop adalah yang bawa laptop ni. Nanti boleh, kalau nak tengok pada handphone tu jenuh nanti kita. Takut nanti dia tengok Facebook aja. Dan tak dapat nak ambil berbit. Kalau macam tu saya pun tak payah nak orang kata apa, bersiap sangat. Harapnya selepas